Tak apalah, yang tu nanti kita explain lain lah. Benar nak cakap. Okey, ada apa soalan setakat ni? Daripada bilik meeting ataupun luar, daripada online boleh tanya sebelum kita masuk latihan tu, penyediaan. So untuk permulaan hari Isnin nanti, saya sendiri selaku petugas frontliner lah. Untuk pasukan sanitasi pejabat nanti saya tengok daripada jadual kejap lagi. Kita akan masukkan. Pasukan frontliner ni kan, contoh yang petugas tu dia masuk contoh ke 8, tapi ada yang dapat 7.5. Macam mana? Itulah. Sebenarnya pasukan frontliner ni kita minta dia datang awal lah 7.30. Dia pun nak tambah. So diminta tuan-tuan yang akan bertindak sebagai pasukan frontliner, kita syorkan, kita wajibkanlah dia datang awal lah. Hari tu je pun. Jadi kalau macam contoh Pak Lee datang berdua kan, so Miza pun terpaksa datang awal lah. Boleh? Baik. Contoh. Tapi kalau memang ada petugas tu dia daripada Seremban, kita check balik. Kalau dia memang ada daripada Seremban, kita elakkan dia sebagai pasukan frontliner lah. Kita jadikan dia sebagai sanitasi pejabat harian. Jadi fair lah kan. Yang jauh tu kita tak boleh lah nak push datang awal sangat. Okey, terima kasih soalan Cik Johan tadi. Saya lupa nak masukkan. Nanti saya masukkan lah. Okey, kalau dah tak ada apa, kita terus kepada latihan lah. Sebab nanti lambat pula. Latihan teori dulu, lepas tu baru praktikal. Pagi boleh. Okey, untuk makluman semua, high rate bagi pembersihan pejabat spesifik tu memang tak ada lah. Tapi kita merujuk kepada high rate 01, iaitu kerja-kerja am. Dalam high rate 01 kerja-kerja am, pada nombor 7, aktiviti nombor 7 tu ada dinyatakan kerja-kerja pembersihan pejabat. So dalam kerja sanitasi ni kita jadikan dia sebagai aktiviti ni lah, kerja-kerja pembersihan pejabat. Di mana kalau ikut high rate jabatan telah menetapkan ada 4 hazard untuk kerja pembersihan pejabat. Yang pertama hazard fizikal, kedua hazard elektrikal, hazard bahan kimia dan hazard biological. Jadi yang saya nak highlight untuk kerja sanitasi pejabat ni yang saya nampak adalah fizikal, elektrikal dan juga bahan kimia lah. Yang 3 utama, tapi yang paling utama adalah 7.3 lah bahan kimia. So kita pergi yang 7.3 dulu. Di mana kalau melibatkan bahan disinfektan ni, iaitu pembasmi kuman kita yang akan pakai nanti, dia akan melibatkan secara tak langsung bahan kimia lah. Di mana untuk pencuci bahan pembasmi kuman ni, dia punya kesan yang utama adalah alahan kulit tangan dan jari. Ni yang telah dinyatakan dalam high rate 01. Jadi kawalan sedia ada, tiada. Jadi berdasarkan assessment yang dibuat oleh pasukan high rate jabatan, telah menyatakan result untuk risiko kepada penggunaan bahan disinfektan ni adalah sebanyak 6. Risiko 6 ni maksudnya adalah low risk lah. So tuan-tuan dan puan tak perlu risau sebab hanya low risk. Jadi untuk kawalan yang perlu kita buat adalah menyediakan prosedur kerja selamat. SOP yang spesifik ni tak ada, baru kita nak nyatakan hari ni lah. Dan menggunakan PPE bersesuaian. Jadi kalau PPE ni selalunya kita pakai glove lah kan, glove. Kemudian kalau boleh lengan panjang, baju tu. Kalau lengan pendek kita minta dia pakai apron plastik tu lah. Kemudian mask. Kalau ikut mask yang dust mask ni tak sesuai sebenarnya. Kalau boleh respirator, tapi kita akan tengok balik nanti dalam CDS ada keperluan tak respirator tu. Okey, itu nombor 1, 7.3. Untuk 7.1 hazard fizikal, laluan sempit dan licin tu mungkin ada sebab waktu kita sembuh tu akan melibatkan pengeluaran cecair tu, walaupun dia bentuk mist, tapi kalau dia terlampau banyak dia akan boleh jadi air lah kan. Kemudian ada kemungkinan licin kalau kita tak pakai kasut yang proper lah. Jadi
hazard yang kesan yang akan berlaku adalah terjatuh atau terlanggar. Kawalan sedia ada tiada. Jadi tahap risiko dia adalah 4 lah. So tak perlu risau, masih lagi low risk. Jadi kawalan yang perlu ada, yang pertama pastikan tiada barang diletakkan di ruang laluan. Dan satu lagi, kalau boleh pakailah kasut yang anti slip lah. Okey, seterusnya hazard dalam hazard fizikal juga akan berlaku terdedah kepada habuk. Yang ini akan menyebabkan kita terasa sakit tekak, sistem pernafasan dan pedih mata. So kita kena buat kawalan melalui pemakaian PPE lah, daripada mask kalau ni berkaitan, dan mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Yang ini pun masih lagi low risk, iaitu 6. Kemudian dalam hazard fizikal juga ada yang menyebabkan wayar penyedut hampa gas terbelit. Dan ini kita tak pakai lah, ini tak berkenaan. Sebab kita tak menggunakan vacuum, kita hanya pakai ni lah. Tapi kabel tak panjang kan, jadi tak terbelit kot. Okey, tak apa, nanti demo nanti kita tunjuklah cara yang proper. Cik Fadli akan ajar lah cara mengelakkan. Dan kita tak perlu risau, dia low risk jugalah 6. Okey, seterusnya hazard electrical. Ini mungkin ada sewaktu kita buat penyediaan untuk charging yang kita punya penyambung pakai current tu lah. Tapi tak perlu risau sebab dia punya current tu kategori low lah. Dia pun pakai charge yang handphone tu, yang US. Dia pakai gun, tapi sebelum kita nak tu dia kena charge dulu bateri. Okey, jadi dia punya tu pun low risk, nombor 4. Pastikan wayar dalam keadaan rapi. Tapi sebab waktu kita guna tu, dia ada 2 lah. Satu, current yang kita pakai untuk mist yang sentiasa on kan, John. Yang tu pun ada isu electrical juga. Nanti kita akan pasukan yang berkaitan tu nanti kena pastikanlah yang wayar dalam keadaan rapi dan tidak menggunakan overload punya ni lah, yang banyak orang kata pakai soket tu kan, kita elakkan lah. Sebab yang satu tu memang dia kena sentiasa charge. Yang satu lagi untuk mobile tu dia hanya sekali charge dan dia boleh guna pakai sehingga habis bateri. Okay, yang terakhir biological ni asalnya tak berkenaan kot, jadi kita skip. Okay, ini kita punya produk detail yang menggunakan bahan disinfectant tu. Pihak SKPG telah beli, nama dia CleanSol Kill Germs 99.9%, bermaksud 0.1% tu tak disinfectant lah. Yang ni sebanyak botol tu 4 kilo kan. Okay, kemudian dia punya produk feature dia does not contain alcohol, jadi dia tak ada alkohol. Dia adalah diformulakan untuk membunuh kuman dan juga bakteria. Jadi harap virus COVID pun termasuklah dalam ni. Kalau ikut COVID tu virus kan, seri. Jadi dia kategori germs ke bakteria? COVID. So kalau virus dia boleh termasuk kill germs and bacteria ke? Okey, tak apa, nanti Puan Saria akan explore lagi lah. Okey, dia punya pH dia neutral, dia tak beracid dan tak berakali lah. Dia punya konten dia adalah benzalkonium chloride, genamino dan aqua. Okey, dia membunuh 99.9% kuman seberat 4 kilo. Okey, ni bahan ni tadi dah terangkan. Direction for use. Dia ada beberapa penggunaan dia. Yang pertama untuk general cleaning. So yang ni kita direct apply with close. Yang ni kalau kita nak pakai untuk ni, tapi sebab dalam kita punya skop sanitasi kita tak apply with close. Jadi kita hanya guna untuk menggunakan mesin. Jadi penggunaan yang direct tu tak ada kat sini kecuali sewaktu kita buat penyediaan bancuhan tu, itu adalah kemungkinan kita akan tersentuh. Jadi dekat sini tak berkenaan sangatlah, cuma tu disimpan yang bawah ni untuk pembasmian.
Apply full strength with mop pun kita tak pakai. So tak ada apa sangat lah kat sini. Nanti kita tengok macam mana banyak apa terlampau lembab ke ataupun basah sangat kan. Sebolehnya miss lah kan. Siram untuk dia basah. Just kita lalu je. Kalau boleh lalu. Supaya tak adalah dia jadi lembab. Semen tak payah. Yang kita touch je, touch. Benda yang selalu kita Pegang. tak. Cuma besi je. Besi je. Tapi tengoklah kalau kata kita tersembur lebih nanti, kita akan sediakan kain lah. Sebab kain ada kan yang kita nanti check balik Johan. Kalau tak ada kain nanti kita sediakan lah. Dia tak jadi macam uap. Sebab nanti kalau tersembur lebih nanti mohon yang petugas tu dia lap lah sikit. Okay, ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada nanti kita tengok waktu demo nanti ya. Okay, ni ada sedikit CDS yang saya kongsikan sepintas lalu lah. Yang ni saya download daripada internet. Dan dia punya hard copy nanti kita akan minta Johan simpan lah untuk tempat di mana disinfektan ni kita simpan. Kalau boleh di sekali lah supaya kalau berlaku apa-apa untuk quick referral nanti dia boleh terus buka kat sini. Okay, jadi kita akan tengok pembuatnya daripada ni Subang Jaya, Selangor. Kemudian ni dia punya hazard identification dia. Dia punya GSS classification kategori not classified for physical hazard. Maksudnya dia tak ada menyebabkan kebakaran atau melibatkan mudah terbakar, tak ada lah. Sebab dia pun tak ada alkohol. Jadi that's why dia tak classifikan sebagai physical hazard. Tetapi untuk health hazard dia ada, iaitu serious eye damage atau eye irritation dan kategori 2 lah, HD19. So boleh rujuk kepada hazard punya phrase ni dekat H319, iaitu dia kategori eye irritate lah. Memanglah sebab benda ni ada chemical. Jadi kalau kena mata, so kita kena basuh lah sebanyak yang mungkin guna air dan dia akan jadi solute lah, dia akan jadi hilang lah. Untuk dia punya gambar dia gini ya. Untuk label ni dia tanda seruan je, iaitu signal warning lah. Hazard statement H319 macam tadi atas. Kemudian untuk precautionary statement prevention, wash hand thoroughly after kneeling. So hanya basuh je. So kalau tuan-tuan masa basuh tu ada nampak ada tersikit kena kulit tu, basuh je lah. Basuh, sabun, hilang lah. Okay, kemudian untuk precautionary statement respon, kita perlu kalau kena mata, jadi basuhkan menggunakan air sebanyak mungkin dalam beberapa minit. Kalau pakai contact lens, macam seri pakai. Okay. So siapa pakai contact lens, dia kena buka dululah. Okay, kemudian kalau rasa eye irritation persist, dapatkan medical advice lah daripada klinik kalau boleh. Kalau boleh tu ambillah salinan ni CSDS daripada Johan. Kalau kata teruk sangat kan, kita mungkin fikir yang worst lah. Kalau dia terkena teruk, dia nak pergi klinik tu, bawa lah ni. Jadi nanti doktor senang nak bagi rawatan ataupun nak rujuk. Kemudian take off contaminated clothing kalau kena baju dan basuh sebelum kita guna pakai semula. Okay, untuk precautionary statement storage, so far tak ada yang spesifik. Jadi Johan boleh simpan lah di tempat. Mana simpan? Store. Kabinet sebelah you. Okay, nanti saya tengok balik lah kesesuaian untuk tempat storage tu. Tapi kat sini dia tak ada arahan spesifik, jadi tak ada isu lah. Untuk disposal, untuk pelupusan, dispose of content yang local, ini kepada standard kalau yang ditetapkan oleh DOE lah. Nanti kita check balik. Ada hazard, no data available. Okay, untuk section 2 dah selesai. Section 3, composition atau information of ingredient, substances not applicable. Dia punya campuran dia ada dinyatakan dalam table ni. So tak ada isu sangat lah, sebab kalau kita tengok nama bahan ni bukan kategori yang bahan berbahaya, yang kategori toksik lah.
So untuk section 4 first aid measures, dia nyatakan beberapa langkah yang boleh diambil perhatian untuk membuat first aid measure lah. Okay, ini sama macam tadi jugalah, dia lebih terangkan setiap, contohnya kalau melibatkan penyedutan, inhalation. Jadi kita kena, in the event of kalau terlampau banyak sangat kita tersedut, yang ni tak mungkin berlaku lah sebab benda ni dia pakai kuantiti yang sikit. So ni tak berkaitan sangat. Kalau yang eye contact ni mungkin ada possibility lah. So kaedah dia macam tadi juga, wash thoroughly with soft clean water for 50 minit. Lama ni 15 minit. Jadi kalau kita sebanyak mungkin air kita lalukan pada mata, insya-Allah akan kuranglah kesan teruk dia. Cuma dia tambah kalau is there any redness, kalau ada kemerahan pada mata tu dan visual impairment, kita kena jumpa dengan ophthalmologist. Ini pakar bahagian mata lah. Hopefully tak ada berlaku lah insiden ya. InsyaAllah. Okay, following skin contact. Okay, kalau terkena pada kulit, sama juga kita akan basuh dengan sabun dan air. Kemudian kita tengok juga pada keadaan termasuk jam kita, kalau ada tu kita basuh jugalah. Sebab nanti takut kalau terkena jam kita tak basuh, nanti kalau anak-anak pegang kan kesan pada anak pula. So make sure lah kalau boleh nak mengendalikan bahan ni nanti tak pakai jam pun lagi bagus lah. Okay, ni tak ada apa-apa, saya skip. Okay, untuk firefighting ni tak ada isu sebab dia non-flammable. So tak ada, kita tak ni lah. Cumanya kalau kata berlaku kebakaran yang tempat simpanan kita ni, contoh Johan letak benda ni dekat sebelah satu kawasan bilik, lepas tu bilik tu terbakar kan. Jadi bila ada keadaan sedemikian, kita kena gunakan suitable extinguisher media, iaitu menggunakan fire extinguisher CO2 lah. Kalau dia terbakar kat situ sebelah. Okay, ni tak ada apa. Nombor 6, accidental release measure, personal precaution for 3 minit. Ini pun tak ada spesifik sangat lah. Environmental precaution ada dinyatakan. Method and material for containment, clean up. Ini pun tak ada apa-apa isu yang ni. Cuma kat sini dia kata do not attempt to walk on spilled area as material in the floor slippery. So itulah sebab nanti dalam demo nanti akan ditunjukkan jangan semua terlampau lama lah supaya dia tak jadi kawasan yang licin. Okay, handling and storage. Kat sini ada spesifik kan. Untuk penyimpanan bahan ni, requirement related to storage premium apa ada seperti precaution always washer. Tak ada apa-apa lah, ni basic je lah. Condition for safe storage, store between 10 hingga 25 degree Celsius in a dry, well ventilated place. So okey lah kot sebab Johan simpan tu tempat beraircon kan. Tapi kalau kita tak ada ni akan lebih sikit lah. Okay, section 8, exposure controls or personal protection. Okay, untuk control parameter mengikut kepada occupational exposure limit values. Yang ni kita tak ada lagi reference, nanti kita akan rujuk dengan bahagian hygiene. Exposure controls, appropriate emergency control, no data available. Untuk PPE, no special protection sangat. Skin protection, tak ada spesifik. Untuk respiratory protection kat sini dia kata avoid breathing of vapors. Jadi dia tak cakap pula yang kategori mask tu adalah respiratory punya jenis kan. Jadi tak ada keperluan lah kat sini. Okay, section 9 ini adalah physical and chemical properties. Cuma kat sini yang kita perlu concern, okay, dia punya pH kita tak perlu risau sebab dia neutral 7 hingga 8. Kemudian dia soluble, tak ada apalah yang produk ni pun dia bukan eksplosif.
Sebenarnya storage dia benarkan 2 tahun je. Nanti kena concern lah tengok kita dah simpan berapa lama. Tapi kalau kita aktif menggunakan tak ada masalah lah. Okay, untuk section 10 stability and reactivity, bahan ni dia tak reaktif. Dan chemical stability juga dia no hazardous reaction. Dia tak akan bertindak balas lah bila kita kita tersilap guna. Okay, untuk toxicological information, dia ada data toksikologi iaitu bila melibatkan acute toxicity untuk oral dia ada data lebih 5,000 miligram per kilogram. Maksudnya dia punya toksik tu terlampau rendah lah tahap dia tu sebab dia 5,000 macam yang besar. Dia kalau bahaya tu kalau dia macam bawah 10 kan, 5 ke 6 ke 15 ke, itu kategori toksik dia tinggi lah. Tapi untuk yang data toksik untuk dermal and inhale ni, dia tak ada data lah. Okay, seterusnya. Okay, untuk dari segi kategori carcinogenity juga dia tak ada data. Ecological ni tak berkenaan sangat. Disposal kita dah explain tadi. So itu je lah untuk penerangan tentang chemical data sheet bagi bahan disinfectant kita yang akan guna pakai nantilah. Actually dia ada 2 kan, satu lagi mana ni? Satu lagi untuk yang mist yang kita beli online hari itu dia ada datangkan dengan satu alat satu bahan disinfectant yang lain dan dia punya cara bancuhan dia pun ada beza sikit di mana dia tak menggunakan air, dia hanya direct terus tuang. Tapi kat sini kalau tengok dia punya labeling dia tu pun hampir samalah dengan Cleanso yang kita nak guna pakai satu lagi yang banyak ni. Cuma yang Cleanso yang saya tengah banyak tadi ni dia kena campur sikit air lah. Ratio tu apa? Ratio air. Ni tak baca ni. 1:8. 1 ni 8 air. So kita nanti ratio dia lebih kurang 1:8. Jadi maksudnya kita gunakan air tu banyak lah. Kita larutkan. Nanti kita tunjuk, kita akan tengok dekat demo. Okey, ada apa-apa soalan? So kesimpulan dia apa yang boleh saya cakap, kalau kita bekerja ikut kepada SOP yang kita tetapkan, insya-Allah tidak mendatangkan kemudaratan yang teruk. Andai kata berlaku juga, kita ikutlah saranan yang ditetapkan oleh pembuat ni daripada CSD juga kita dirujuk. Jadi kita follow lah, dan last kali kalau teruk juga kita dapatkan daripada pakar ataupun daripada doktor di klinik lah, atau di klinik kesihatan. Okey, saya rasa part saya dah selesai. Kita move to untuk yang berada di bilik meeting ni kita akan bergerak di luar. Tapi untuk yang masih mengikuti Zoom ni boleh terus boleh kekal dan terus mendengar. Nanti kita dah set dah kamera. Tadi. Cuba siapa yang on kamera sekarang ni? Yang on apa? Guna handphone, cuba try tu. Okey, kita buat demo sikit untuk bancuhan dan juga penyemburan. Mohon beri tumpuan. Pakai saya punya apa? Okey.
Apa dia? Tulis. Cuba tengok dekat yang apa nama, yang kamera yang ada dekat atas meja tu. Ada tak yang cuba buat peluang atas meja tu? Ah. Okay, sebelum kita serah kepada pendemo kita nak perkenalkanlah kita punya barang yang ada. Okey. Yang pertama apa? Workshop. Baik, siapa nak jadi artis workshop? Terangkan ni apa? Dia boleh tak keluarkan yang tu? Ni, yang dia boleh kapit. Oh, tak ada. Itu ada, saya dah terhilang. Pegang je. Kau pegang sebab kita tak boleh stand lah sebab kau hilang. Ni. Cuba tengok kotak dia ada nama. Ini kok mesin. Boleh dah. Mesin ni. Ya? Ini patung di sana. Dia panggil lah perempuan ni patung. Okey, sebelum kita start tu, nanti siapa yang dekat online tu pinkan yang saya punya akaun ni, Indah Najib Melaka tu. Nanti nampak besar lah dia punya tu nanti. Kalau tak pin nanti gambar kecil. Okey, untuk makluman kita ada tiga bahan. Yang pertama ni kena pakai kan dulu. Fogging fokusin. Mana apa ni? Enggak, dia awak punya produk nak demo. Lagi dia punya ni apa? Botol dia? Botol dia lah. Ini dia punya menu, boleh tengok sini ya. Mission. Boleh kata boleh. Betul-betul ni lah untuk penggunaan dia. Bagus sekali kita Buat tangan dia. sebelum tu pakai tangan pakai. Dia lah nanti tangan dah tak cantik. Dalam play tadi. Kena almost keluar. Sebenarnya kan kita kayak yang getah. Yang dia Material. Anggaplah ni getah. Ada cok tu, ada cok. Nanti kan dia ada cok ni ya. Di dua tangan betul gambar. Di Bali mengajar kerap kan demo yang Bali pun tak. Siapa yang iklan tu? yang besar kan. Tuan. Tuan, saya tukang beli dia tuan. Macam ni kena campur air kan. Nyampur. Kan. Kau tak kena lupa kita dulu. Sekali je. Okey. Ini api je. Okey dah. Boleh tak? Nak hit dulu ke tak? Ada kena hit dulu. Panas. Satu kan. Dah satu. Ni eh. Okey. So indikator dia sini. Ada tunjuk Dia jauh kan? jauh. Okey. Canggih mesinnya, canggih. Just lebih kurang sebotol tu gunakan kawasan dia sampai dia habis tu. Kalau nak tambah tak habis.
Tapi kita boleh nanti kalau lama berguna, kita jadi sini nak buatnya dah 5 minit. Kita tengoklah dia punya habis dia banyak mana. Oh, dia mudah. Api ya. Tak ni indikator ni. Indikator tu. Tak tahu. Tengok pusing apa tu. Ini wangi ni. Bau nak ni. Malas kan. Hari tu masih Bila mancut. lepas pakai tu, lepas pakai ni yang kemasnya air tu, dia sampai dia kering kan. Dia tak ada keluar lagi kan. Ini kita air lepas. Jelas. Dia sedut air kat kuat ni dulu. Ada akan keluar air. Keluar air sampai lepas tu nanti bila kau stop kan, kau keluarkan botol tu, dia sampai dia tumbuh kat tanda tubuh kau. Itulah. Tu okey. Suci ya. Wih, berasap lah. Rasa dah. Berasap. Tak ngeri. Itu dia Pula dekat-dekat. Ngeri orang ni. Dah berasap ni. Ada air dia nak. nanti dia nak masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Oh, panas ke? Dia miskan ke ni. Dia kena hangat. Ada kuasa. Kuasa. Berapa minit? Tu. Okey, dah dia dah. Nombor apa? Minit 2 try. Kita tiga dia. Tak ada demo je kan? Okay, kita akan buat program ni yang untuk jadual petugas yang mingguan. Mingguan ni kita akan buat untuk area punya ni yang macam contoh kita set dekat kaunter Nak habis tak? ataupun dekat ruang meeting ke kan. Tembak dia. Boleh. Alam. Berasap ofis lah. Kalau air pakai Ini habis. Dia akan keringkan dalam saluran penyejuk tu. Ni on, ni timer. Timer. Timer dan fish power. Okey. Ini. Di sana tak ada. Ini dia dah lepas satu besar dia besar. Mai berasap masuk ofis. tak ada. Dia tak kan? Dia tak panas. Oh nak pindah tak apa. Dia dari. Saya cakap apa? Orang cakap apa tak tahu apa. Wah, dah selamat orang ni. Kena buat dia tak boleh. Tengoklah. Dia kena ni. Ada yang ada Berapa liter? yang dah siap bancu. Ada. Dia bagi free kat ni. Bau banget lah. Ambil gayung sekali. Dia jual asing tau. Dia tak nak ulang. Ini dia bagi cerita dia. Baik dapat Kasih dia ucapan. Ucapan. Dia baca. Kau tak boleh ni. Tak boleh. Oh, dia ada dia kena kerja mesti ni. Macam dia boleh ni. Kalau macam ni, tak boleh ya. Kalau salah, macam kita cakap dia ni ada bantuan apa? Dia dah kira. Maksudnya dia dah keluar ni. So tak boleh pakai yang ni. Yang tadi. Tak boleh. Ini wancung. Ya, ada yang kecil boleh. Itu Kalau dah habis dulu kau top up. masalah baiklah. Itu semua nyamuk. Self-fogging. Dia anak memang tu.
Untung nak pancur. Biasa tu Dia ambil yang nasi dia kasi 8 liter botol mineral tu. Ini spray ni Kalau sama yang macam jadi tipe yang ni boleh. boleh ni tu je. Ada air dia dengan yang tadi. Tabung air. Ada corong. Ada corong. Pakai botol mineral dengan botol tu. Tak dia nak tuang tu. Corong kena beli lah. Kan takut apa orang kata kalau tumpah Ni baju tumpah. Please. kita di bawah sebab bukan sakit. Betul lah. Kawan tu ada. Baju macam mana? Oh botol ada. Ni dah pancung air. Dah lah sekali. Yang ni 1/8. 1/8. yang guna dia pakai. Apa liter air? Yang ni ada corong ni apa dia corong air kecil. Tuang je lah. Banyak nak kena gitu. Allah. jenuh. Alah simple je pakai tu je. Dah nak jadi gaya. Jadi kayu. Cedok. Dia kena Rasa sikit. Rasa Rasa acak ni. campuran ni. Tapi tak boleh nak pam nanti. Kita nak buat juga hari ni. Tak baik masukkan tu. Tak ada. Masuk. Ni, masuk. Ni yang pintu. Cik ni. Mana dulu? Ni pakai benda yang sama. Pakai tu. Sama. Ini Dia saya bantu. ratio dia 1/8. Itu dia tak boleh. Itu dia punya sendiri. Dia Tu. Tidak boleh. Dia pakai glove. Dia pakai glove Kita apa lagi? 1/8. 1 liter 8 air. 1 liter 8 liter air. Apa 1 liter? 1 liter air. Chemical. 8 liter. Kalau nak 1 liter 8 Maksimum dia boleh buat. lagi. Lagi. Ni kena sikit lagi. Dia ada line minimum tak? Kan? Kalau dia line minimum dia Yang minimum tu. Kalau jadi lagi lah. Allah. Minimum ni. Kena beli corong ni. Kalau tak kena kejap. Yang pam. Masuk. Ini pun kena baju yang okey. Dah. Baju yang okey tak? daripada total dia kan. Dia dah hijau dah kan. Dia dah penuh. Dah, dia buah buih. Kapis. Macam ni, dia kena buang perlahan. Dia tak boleh lagi. Jadi buih. Jadi tekanan tu. Tak ada. Apa on. Kalau tekan enggak. Ni corong ni dia tegak kat tengah je tu pasal air besar. Mana dia tak masuk. Pusing lagi. Lagi. Stop. Kapan? Dia tanya Yang tu apa? ada pun. Tak apa. Ni bawah. Dah dah.
Kita kepala. Tak faham. Tak. Aku nak riliskan air sebab kenapa tuang kat tengah ni dia tak pergi penuh. Oh. Dia terkeluar sampai keluar. Sekarang ni patutnya dia masuk penuh kan. Gitu. Ya. Ni selamat ke ni? Rilis. Bawa angin ni, angin. Hati dia tak faham. Kasi kentut dulu. Tak apa rasa orang lagi pakar tu. Yang sebenarnya Boleh naik. Bukanlah tu. isi. Ini cabutkan. Tuan. Salah isi tadi ke? Dia isi dalam ni mana dia terkeluar. Enggak boleh. Isi dekat dalam. Dalam ni. Patut ada bunyi tadi. Dia kena cabut. Bakal dia cabut. Bukan isi dekat benda hitam ni je. Oh, buka lain ni. Buka bawah. Lagi. Alam buat sekali terus. Dia dah buat apa kan? Boleh keluarkan balik. Bolok. Apa? Ada rasa ni stum tak? Bau. Bau ke. Tadi tempat lain ni masuk. Rasa Johan je lah yang buat senang. Yalah. Peluk ni. Pikir. Gitu. Boleh je. Pada? Boleh sendiri. Milih. Kan tak cukup pressure kan? Tak cukup pressure lagi lah. Sekejap. Itu biasa meracun mereka tak tahu. Dia tu. Tumbang ni. Itu Dalam kotak ni warna merah saja. itu paling lain. Lain pula. Kotak dia yang tinggi tu, kotak yang tinggi tu. Yang macam dia selalu pump. Apa untuk pokok tu kan dia memang dia cakap mana je kan. Kita walaupun kita teknologi bertambah, meningkat, kita komersial kita jangan tinggalkan. Ni kepala ni. Jadi Kepala dia kalau merah ya. kepala ni. Kepala dia. So tak payahlah cabut. Sekali. Halus. Dia tak halus. Kepala je lah buat senang. Kejap orang ni buat senang. Kau nak lepas tangan ni kau. Aku rekod buat. Dia halus je. Dia satu tempat spot tu kalau kita pilih tombol tu, ada dah lama kita nak spray dia mungkin dalam 5 saat. Lepas tu kita biarkan dia macam Nabi kata, kita biarkan dia dalam 2-3 minit. Jangan lap yang apa. Dia jangan lap lah kan. Bagus pakai tu. Ya. Kita dah lepas spray. Yang ni untuk tombol nanti. Tombol dia pakai bateri. Ni nak on ke? Tak payah on. Dia on off dia. Off. Ni off. Ni kalau nak tu on. Itu terus boleh guna lah. Terus boleh guna. Nanti yang cari kalau ada bagi tahu.
Yang beli juga pada tu, tapi yang betul dia sama. Dia kena buat contoh. Dia pakai drone tu. Kena search kat sepam lah. Tapi rasa dah okey kot. Dah cukup ke? Dah okey kan? Dia tengah lecak ni. Ni meliri lah. Kita satu lagi tambahan kita kena siapa yang nak tumbang kayu. Okey, nak lah ni kita tak untuk macam dia ada maintenance tu. Dia dekat lantai yang tempat spot tu je. Kan nak biar je. Nak biar je. Meliri. Licin. Kan yang dulu PKS ada yang import. PKS banyak. Ada lagi tak jual? Yang buruk ada lagi yang jual. PKS jual tu. Tapi kalau tu kita tadi dia mintik dulu. Nah, biar je. Tapi tak standby kot. Yang itu dah demo lah. Tunjuklah kawasan yang Ada je. kita pakai demo. Demo mana? Demo mana? Cik ah. Tombol kan. Nanti kalau yang setiap pagi Bilik meeting lah, bilik meeting. Selah ni. Hah? Selah beli. Nanti kita ada kalau pintu. Dia tengok cermin dia kena air tak kena air macam mana lah. Okey, itu saja. Macam boleh tak? Boleh ke? Kalau masalah ni bahaya tu dari segi lah. Dah selamat. Sampai kat aku pula kan. Sampai nak sampai. Sampai kan rosak. Tombol ni dia betul tak? Tombol utama ke atau semua tombol? Semua tombol lah kita buat yang dia. Kita buat yang macam tu. Belah belakang lah. Habis dah, ada apa-apa nak ni? Cara tu saya. Mudahlah benda ni. Yang berat sikit tu dekat Fauzi lah. Sebab Fauzi ni 8. Oh tu lagi silap. Fauzi, kalau kat kali pump ni, kita nak pump berapa kali sesuai? Kali cah tadi cah.
Berapa kali yang tukar dia spam? Dia rasa macam dia ketat, dia rasa Oh, sampai ketat. ketat dah. Kita sembuh. Okey, bila dah ketat, bila sembuh tu dia berapa lama? Lebih kurang berapa minit bila sembuh yang bila dah ketat tadi? Betul. Tapi lebih kurang berapa ni? Berapa ni? Oh, lama jugalah. Okey. Yang ni contoh kita nak buat kalau untuk mingguan. Nanti tuan-tuan dan puan-puan kena sembuh tu lah, kursi. Rasa tak payah sampai dewasa sangat. Dia sekali 2 kali dah. Mesti yang tempat duduk ni je. Oh, span tak payah. Mungkin logiknya dia duduk kat sini, dia tak pegang kan? Ada juga ada pegang ini je. Kalau basah sangat nanti. Kepang. Okey, tips lagi kita jangan sembuh pada yang ni fabric ni, sekian ni. Kita hanya pada pemegang ni je. Itu tips dulu lah. Kalau komputer tu perangkat ni ada berikut. Pelawat. Jarang sebab dia banyak pakai phone. Kita buat area tu kan. Sebenarnya kawasan sini kita dah tak payah sembuh ni sebab kita buat fogging tadi area kan. Yang ni lebih kepada ke atas. Ada macam mana? Ada. Tengok kan? Ada toilet. Toiletnya tu teknik dia. Bagi tahu jangan, kata jangan. Bagi tahu ni teknik untuk sembuh. Ada. Itu je. Tempat elektrik ni. Tempat elektrik, jangan jarak sikit lah, jangan terus direct. Jarak jauh. Angin daripada mana ni? Nampak juga. So macam tu lah, tombol kita fokus pada tombol lah tombol. Kita kongsi pegang kan. Boleh tau. Okey, sekian sajalah untuk petangnya demo. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan dapat faham lah dan jelas. Tapi yang sebenarnya lagi jelas dan faham bila kita buat sendiri. Kalau kita buat tu kita lagi senang faham lah. So nanti saya akan susunkan jadual. Nanti tuan-tuan dan puan-puan akan tengok jadual tu dan untuk permulaan nanti CA akan bantu lah. Petang ni boleh lah buat. Pintar lalu. Okay, sekejap saya bagi tahu sekarang. Rasmi. Aku nak. Okey, rasanya itu saja untuk petang ni. Ada apa-apa persoalan tak? Okay, semua jelas Apa dia? Boleh. Okey, satu. Yang keduanya, cadangan tadi Okay, buruk. kalau boleh kita involvekan DO sebab dia akan duduk dekat DO, so dia boleh pantau lah kehadiran pegawai kan. DO tu kemungkinan dia datang lambat juga. Dia kena datang awal lah. Tapi dia bertugas DO tu. tadi bertugas. Dari segi apa dia bantu? Oh, dia bantu. Dia bukan bantu lah, dia take over yang maksudnya peralatan ni kita merangkap bila DO ni kan semua pegawai kan. So dia orang punya berkali lah, maksudnya kita punya peralatan tu semua lah kan. Jadi maksudnya masukkan DO jugalah. Dia tugasannya lah sebagai yang cek majalah tu. Itu pun satu isu. Lepas tu isu yang berkaitan. Sebab kita sekarang dah guna SpotMe. Bila SpotMe, pegawai tingkat 4 dengan sebelah sana tak pergi office. dia tak masuk, tak go to tapi kena sebab kau kena head count. Itu jadi masalah tu kalau yang kita nak wajibkan head count. That's why kita wajibkan. Kita ada. Oh, ada. Bila balik, kan mesej itu kan. Banyak untuk pusing. Tengok. Pali pengalaman experience orang yang tutup pintu, banyak orang yang tak twist. Tak ni.
Jadi ada yes. layout kat atas. Tak, ni semua sebab orang dah tak fikir nak tam. Tak apa, kita masih lagi guna pakai account. Jadi kena juga akaun turun. Itu pun kena alert. Jadi itulah kita wajib kan. Betul lah Kak? Tidak ucapan Nak ke dia ambil kisah hal-hal orang, isu dia. Kan, kita kalau boleh sendiri kot. Kan yang jauh pun 3-4 kan. Exercise. Betul. Jadi sebab tu kita kata benda tu masih lagi manual. Sebab kita tak ada lagi. Tapi kalau nanti next time kita boleh fikirkan account secara virtual, itu next nantilah. Buat masa ni kita kena juga pergi dekat main office. Yes. Dekat situ kita, perangai kita akan buat makan. Yes. Semua kan. Jadi kita stay dululah, kita tengok dulu tempoh percubaan seminggu 2 minggu. Yelah, maksudnya nanti petugas frontliner bila dia masuk, dia boleh buat random lah, tapi kenapa? Sebab setiap kali kita datang tak ramai pun kan. Sebab kita pun 60%. Jadi kalau kata waktu tu tak berturut-turut orang, kita satu-satu lah. Tapi kalau kata waktu tu sekali datang 10 orang, tak payahlah buat satu semua kan. Kita secara random lah. Sebab kita pun tak adalah rigid nak kena betul ni, sebab kalau tak nanti yang lepas pukul 9 yang datang apa cerita pula kan. Jadi itu terpulang, itu bergantung kepada dia punya kejujuran dia declare lah tu. Kan? Okey. First kali kita nak counter perkara ni, mungkin hebahan maksudnya kepada pegawai yang datang kerja BDP, Alright. mohon dia orang kembalikan dia orang punya account. Kat situ dah bantu perangai kita untuk buat makan lah. Lepas tu yang duanya, siapa yang keluar untuk buat inspection, patutnya dia kena tukar account dia. Memang betul. Sebab tu kalau dia datang office dia nak buat inspection, dia kena turun dekat pejabat juga. Dekat tingkat 3. Kat situ dia kena pusing. Patutnya dia klik account dulu. Yes. So kat situ tak ada apa-apa isu tu. Sebab kita tak boleh nak pecahkan yang account tu ikut arah, sebab nanti susah nanti kan. Nanti ada masalah lah. Tapi boleh juga kalau kata kita pecahkan tu, yang penting dia petugas yang floor warden tu dia kena ambil gambar kan, kita plan kan. Pun boleh juga, cuma kita tak ada lagi lah yang cut ataupun slot untuk yang tu kan. Tu mungkin next nantilah. Sebab tu turun. Petugas apa? DO. Maklumat tu akan dibuat kan? Kita akan maklum. Tapi tak apa, sebab bila nak update tu dia berapa saat je pun kan. Macam contoh saya pergi hospital 2 kali tu kan. Dia dah tak pakai dah borang-borang itu, hospital dia suruh pakai isi borang kan. Yang slip separuh A4 tu. Tapi sekarang ni dia 100% pakai MySejahtera. Dia suruh kita isi dekat situ je. Once kalau kita dah kata no yang pasal simptom tu, that's mean dah kategori low lah. Yang masuk kat sidang. Warga JKP, dia tahu yang kita punya sistem nak gerak, kita nak check MySejahtera. Lah kita akan maklum lah. So kita mudahkan tim frontliner kita nak check. Siapa yang BDP. Tak apa, hari Isnin tu nanti saya yang bertugas sebagai frontliner. Jadi dia mungkin tak banyak tanya lah. Tak, kita akan maklum waktu yang dapat jadual BDP nantilah. Sebab kita pun tunggu ada 2-3 section lagi yang belum settle bagi jadual, bagi nama. Bos pengarah pun kata kita try dulu seminggu 2 ni, tengok feedback. Kalau ada penambahbaikan, tambah baik kita maklum. Alright. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita berhenti kat sini, dan kalau ada isu juga nanti boleh bincang dalam grup WhatsApp. So jangan lupa attendance you all isi dekat ruangan Google Form punya attendance. Kemudian untuk hari ni kita dapat sejam lebih lah, 1.5 jam. So sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Cadangan.